Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua warga Twitter. Nak jadi Twitter berjaya 2020 tuan-puan. Seperti biasa bersama dengan saya, setiap hari Rabu insya-Allah saya akan kongsikan secara konsisten dengan tuan-puan berkaitan dengan apa isu-isu Twitter and then permintaan Twitter yang biasa Twitter-Twitter yang newbie kan, yang biasa Twitter ataupun yang dah lama, tapi kita still berada dalam stage kita panggil start tuan-puan kan. Terima kasih. Kita ada Cik Zara, kita ada home Twitter Syazwani Musa, Coach Muhammad Noor, and then yang lain-lain yang baru masuk. Hari ini kita nak share berkaitan dengan kelas online tuan-puan. Alright. Selamat pagi, selamat pagi cikgu. Apa khabar? Tengah buat apa tu? Dah sarapan ke belum? Alright. So, Cikgu Kamila, Assalamualaikum. Baju menarik. Alright, kita ada Cikgu Rihani dari Sabah. Okay. So untuk CK, hari tu CK ada request dekat Digilearn, betul? Dekat Digilearn untuk video online sebab kita punya website kita tengah under maintenance. So kita tengah settlekan sedikit, insyaAllah nanti dah siap kita akan maklum lah. Ada video-video berkaitan dengan macam mana nak set untuk kelas online dan sebagainya juga. Sebab sebelum ni yang CK request tu yang lama punya. So kita ada yang terkini, kita ada yang baru. Sebab bila saya bagi yang sebelum ni punya, saya tengok, Waalaikumsalam Cikgu Rehani, saya tengok masih start. Maksudnya Twitter yang ambil video berkaitan dengan macam mana nak set kelas mengajar dan sebagainya kan. Last sekali, it's not about issue technical tau tuan-puan. Dia ada isu-isu di belakang yang kita kena bincangkan berkaitan dengan apa mindset kita untuk kelas online kan. So perkara-perkara macam ni kita kena take note lah. Alright. So hari ni saya nak share simple je tuan-puan, ringkas berkaitan dengan 3 tips untuk mulakan kelas online. Yang saya maksud kalau bila sebut kelas online ni banyak tuan-puan, kalau kira ada. Okay, ni saya bagi contoh lah beberapa. Ada orang dia buat close group dekat Facebook, and then dia buat konsep membership every month. Ada yang buat RM1 sehari, maksudnya RM30 untuk sebulan. So Twitter tu dia update dekat situ macam-macam info dan sebagainya, kain nota yang lebih deep dan sebagainya, tapi dalam bentuk berbayar. Itu pun saya kira boleh juga kita namakan kelas online, tapi itu fokus sharing daripada cikgu lah, one way communication lah. Kita ada juga yang guna WhatsApp, betul? Kita ada yang guna Telegram kan. Macam konsep WhatsApp ni dia panggil duplicate content tau tuan-puan. Kita duplicate contohnya grup yang asal, maksudnya konten kita sediakan untuk grup yang awal saja, betul? So untuk second group, third group dan sebagainya kita akan duplicate konten-konten yang asal, betul? Itu pada saya lah, kita duplicate konten. Cuma mungkin kita boleh tanyalah yang pernah buat kan. So dia punya macam mana feedback, sebab benda ni penting tuan-puan, sebab berkaitan dengan kelas online lah. Ataupun kita ada juga yang guna Telegram, betul? Konsep yang sama. Cuma Telegram ni dari sudut video, dari sudut gambar dia lebih jelas lah, dia lebih clear, betul? Apa lagi yang biasa kelas online kita biasa buat? Ada yang buat guna YouTube tau tuan-puan. Ada yang guna YouTube, and then dia private kan dia punya link tu, yang berbayar je dapat. Ada juga macam tu. Dan banyak sebenarnya cara lah. And then dekat Malaysia ni sebenarnya tuan-puan, saya start buat online tuition ni start 2018 lagi. Maksudnya start Coach Muhammad Noor share berkaitan dengan Zoom, saya terus grab, and then saya terus buat lah. Saya terus apply dekat saya punya kelas lah.
And then sampai sekarang. Tuan Pan, uh, saya nak share kelas online yang paling latest saya buat adalah malam tadi tau. Okey, macam mana kelas online yang saya buat malam tadi adalah pada pukul 12 malam. 12 malam. Kenapa 12 malam? Sebab student tu dekat UK tau. So dekat UK kalau kita 12 malam, dia baru pukul 4 petang. Baru balik sekolah 4 petang, 5 petang. So mereka request lah untuk buat kelas online terus. Sebab sekarang musim winter, so tak boleh keluar juga kan. Maksudnya nak keluar main-main saya saja tu memang tak lah kan, sebab sejuk kan. So mereka request untuk buat kelas online pada waktu tu lah. And then saya nak cakap maksudnya sangat fleksibel. Walaupun masa tu pukul 12 malam kan. So biasa kita 12 malam kat mana Tuan Pan? Maksudnya ini yang saya nak kongsi dengan Tuan Pan, share dengan Tuan Pan. Terima kasih Cikgu Khairunisa Susami. Tak silap saya dari Kedah. Kita ada Cikgu Wawah Hashim. Apa khabar Cikgu? Kita ada Cik Na. So Tuan Pan, yang bersama dengan kita hari ni, kita ada Cik Na, kita ada Nurul Aini. Terima kasih sebab join Tuan Pan. So alright. Okay. So macam saya beritahu tadi, lepas Coach Muhammad Anwar share berkaitan dengan Zoom, berkaitan kepada saya start guna Tuan Pan sampai sekarang lah. Banyak kita boleh guna sebenarnya. Kita boleh guna Google Hangout, kita boleh guna Skype dan sebagainya. Tapi saya pilih untuk Zoom sebab apa Tuan Pan? Salah satunya adalah, siapa yang belum tahu berkaitan dengan Zoom? Tuan Pan tahu ke Zoom? Tuan Pan, suara saya jelas tak? Kalau jelas, cuba komen jelas sikit. Alright. Ataupun komen lah Tuan Pan dari mana, pernah tak buat online tuition? Ataupun kenapa nak buat online? Waalaikumsalam Cikgu Umi, terima kasih sebab join. Boleh share dengan saya tak, kenapa nak buat online class? Saya kira yang masuk hari ni berminat untuk buat online class ataupun memang dah buat online class. Terima kasih Cikgu Nabiha Razali. Alright. So mungkin Tuan Pan boleh share kenapa nak buat online class. Apa lagi momen best yang saya boleh share dengan Tuan Pan? Contoh Tuan Pan, kelebihan online class yang saya duduk kat rumah tau. Sebab kita duduk kat rumah kan. So kita set online, kita mengajar. Kalau mengajar kat ruang tamu Tuan Pan, dia tak bising tau. Sebab kita dengar guna earphone lah. Tuan Pan jangan tak guna earphone. Kalau tak guna earphone nanti dia akan bising kan. So saya guna earphone. You know what, maksudnya saya duduk kat ruang tamu, saya menghadap siapa tahu? Saya menghadap wife saya menghadap anak saya, yang dia orang boleh buat apa yang dia orang nak kan. Dia orang, maksudnya kalau wife mungkin tengok TV ke apa ke. Maksudnya tengah mengajar ni Tuan Pan, tengah mengajar, income masuk, tapi dalam masa yang sama anak dengan isteri kita, pasangan kita ada depan mata. Alright. So itu antara momen-momen lah, dan banyak lagi lah sebenarnya kan. So hari ni saya nak share lah apa 3 tips online class. Sebelum saya share ni Tuan Pan boleh komen siapa yang pernah buat. Mungkin boleh share sikit pengalaman best tak buat online class, ataupun mungkin boleh share juga apa soalan-soalan kekangan yang Tuan Pan hadapi kalau nak start online class ni. Apa isu yang paling besar sebenarnya? Pada saya isu teknikal tu kecil Tuan Pan. Betul? Isu teknikal, nak belajar, nak guna apa. Ramai orang bila dia dah pandai benda tu, lah sekali tak boleh juga buat online class kan. Sebab apa? Sebab dia ada benda-benda yang tak settle lah. Terutama berkaitan dengan ramai yang tanya Tuan Pan, kalau saya tanya Tuan Pan, berkesan tak buat online class? Berkesan ataupun tak buat online class? Cuba jawab sikit. Ya betul, pakai earphone sikit. Sebab, okay, earphone kadang-kadang kita dah pakai earphone tau. Kenapa bunyi juga luar? Sebab kita tak adjust dekat setting dekat audio dia tu. Tuan Pan, okay, untuk gambar lebih jelas kena guna webcam lah kan. Yang saya cadang adalah apa nama webcam tu? Logitech. Webcam Logitech, ataupun kita boleh guna Logitech tu boleh juga yang HD punya. So lebih cantik tau, gambar dia tu lebih cantik. Maksudnya kalau kita guna whiteboard dekat belakang pun, contoh yang tak ada bamboo pad, maksudnya kita guna whiteboard dekat belakang pun dia still macam okey lah. Alright, terima kasih Cikgu Fauzan.
Cikgu Ajwat join. Alright. Pengajaran dua hala berkesan. Okay. Menarik. So, apa lagi isu-isu online class yang tuan-puan rasa yang kita boleh discuss hari ni supaya ramai yang dapat manfaat lah. Kan? Sebab ramai yang request dekat saya juga topik ni untuk saya share. So, hari ni saya share lah. Topik hari ni Cikgu Ajwat nak topik apa? Berkaitan dengan online class. Cikgu Ajwat ada power ni. Kan? So, hari ni kita nak share lah 3 tips yang mungkin baru nak mula untuk online class dan sebagainya. Pertama sekali tuan-puan, take note tip yang pertama, ramai terlepas pandang, ramai orang bila dia nak buat online class, dia nak buat macam copywriting, everything apa semua supaya orang yang tak pernah kenal dia tahu yang dia buat online class. Tak boleh macam tu. Marah pula. Bukan. Untuk online class ni tuan-puan, benda yang paling best, benda yang paling you kena buat adalah, tips yang pertama adalah gunakan klien sedia ada. Boleh tak? Alright, Cikgu Rehani, cara handle student. Okay, good, menarik. So, tips yang pertama, gunakan klien sedia ada. Sebab apa benda ni penting tuan-puan? Dia macam ni lah. Kalau klien sedia ada pun, kita susah untuk dapatkan, untuk buat kelas online, nak try dan sebagainya dengan dia. Macam mana orang nak percaya kita? Macam mana orang nak trust kita, orang-orang baru yang kita boleh buat online class? Tuan-puan dapat maksud saya? Maksudnya, gunakan klien sedia ada. Gunakan pelajar sedia ada. Ada berapa pelajar kita sekarang? Cuba tengok. Ada berapa pelajar kita sekarang? Mungkin ada lebih 10, 20 orang untuk home tutor 10 kali 10 orang seminggu. Kalau untuk seminar tu, yang tu pun boleh juga. Saya tahu 10 tu mungkin tak semualah, tapi at least dapat seorang dua yang awal-awal ni pun dah bagus dah tuan-puan. Sebab apa? Once kita dapat, kan? Okay. Kalau saya nak waratikan lagi style mengajar saya supaya boleh bantu student jika tak sempat atau kita sebagai pendidik ada hal yang tak dapat dielakkan. Of course, ini ramai big why orang. Cikgu Biha kenapa nak buat online class lah. Okay, online class Cikgu Umi. Masa fleksibel, tempat fleksibel, mudah sharing info and guna kaedah terkini, nota bersedia. Oh, banyak. Terbaik lah. And then kita Cikgu Ibtiah yang baru masuk. Okay tuan-puan, saya baru poin pertama iaitu gunakan klien sedia ada. Sebab apa nak? Okay, ramai yang cakap macam mana nak guna klien sedia ada ya. Alright, Cikgu Amir HT, terima kasih Cikgu HT Amir, apa khabar? Nampak sekarang ni nak start balik tutor, mengajar tutor betul kan? Tutor mengajar tutor. So saya doakan semoga dipermudahkan. So tutor-tutor yang mungkin berkelapangan boleh support, boleh join. Sebab apa? Ini ruang kita tuan-tuan, ini lapangan kita untuk kita belajar lah. So saya dah masuk tadi intro sikit. And then tips yang pertama berkaitan dengan gunakan klien sedia ada. Jangan sibuk klien-klien yang baru. Convertkan dulu klien yang lama itu untuk online class. Okay, poin yang pertama relate dengan poin yang kedua tuan-tuan. Alright, okay, untuk poin yang pertama berkaitan dengan gunakan klien sedia ada, macam mana nak buat ni adalah tuan-puan kena tunjukkan sampel dulu. Macam mana sampel tu? Tuan-puan buatlah like macam kelas dengan mungkin kita punya kawan dulu ke, ataupun kita punya dengan family ke, menunjukkan suasana kelas online kita dulu. Dapat tak? Cabaran. Aduh, terbaik lah you all ni. Kurang ilmu, tak tahu macam mana nak mula. Peralatan. Okay. Nak tanya kalau beli tab yang ada pen still functioning macam bamboo pack ke Tuan Amir? Ya, boleh, tak ada masalah. Take note, guna klien sedia ada. Cikgu Fatimah Nasir, thanks sebab join. Okay, so itu poin yang pertama tuan-tuan. Okay, take note, gunakan klien sedia ada. Jangan sibuk-sibuk klien yang baru, gunakan klien yang sedia ada. Saya nak masuk poin yang kedua tuan-tuan. Okay, macam mana nak buat klien yang sedia ada tu? Ramai orang bila saya cakap gunakan klien yang sedia ada, dia macam cakap, puan, kelas kita dah tak ada, kita nak buat online kelas pula. Klien lah sekali. Tak apalah, cikgu saya tak nak. Ini salah strategi tuan-tuan. Ini salah teknik.
Okey, bila saya sebut gunakan klien yang sedia ada, kita kena guna, okey, maklum pada klien itu kita akan guna teknik hybrid class. Tulis tuan-tuan. Apa itu hybrid class? Hybrid class tu apa tuan-tuan? Siapa tahu hybrid class? Komen sikit. Alright. So, poin yang kedua iaitu hybridkan kelas anda. So, untuk hybridkan kelas ni tuan-tuan, cara dia adalah, apa maksud hybrid kelas? Hybrid kelas ni ada online, ada offline, ada dua-dua untuk satu klien tu. Itu cara dia. Ini yang saya buat tuan-tuan. Saya buat dulu baru saya share dengan tuan-tuan lah. So maksudnya apa yang saya buat, ini yang saya buat, saya tak terus tukar kepada kelas online. Mostly klien online saya sekarang adalah semua klien saya yang pernah saya datang ke rumah sebelum ni, and then saya convert kepada hybrid class first, lepas tu baru full online dengan mereka. Okay, hybrid class ni macam mana? Hybrid class ni ialah kita, contohlah kita ada 8 sesi dengan klien setiap bulan, contoh. Ataupun kalau 1 jam seminggu, 4 sesi sebulan. Alright, 4 sesi ataupun 8 sesi. So dalam, kalau contoh saya ambil 4 sesi, so kita akan buat 2 sesi. Yes, betul, Cikgu Ibtihash, betul. So kita akan buat 2 sesi online, 2 lagi offline. Ataupun contoh kalau rasa macam 2 tu berat, buat dulu 3 offline, 1 online. Boleh tak? Maksudnya ini salah satu cara yang kita nak pindahkan daripada klien yang offline kepada online. Ini transition dia. Transition dia ni ramai yang terlepas tuan-tuan, yang dia nak terus tukar terus kepada fully kelas online. Kesannya klien tak nak, kesannya itulah. Mungkin ada yang dapat rezeki tuan-tuan, tapi yang saya buat setakat ni yang masih, walaupun klien tu masih setia dengan kita dari 2012 kita mengajar, 2013 kan. Maksudnya kita convert klien yang sebelum ini kepada hybrid class. Okey, so hybrid class macam Cikgu Ibtihash cakap tu, kita combine, satu ada kelas online, satu lagi kelas offline. Ataupun tuan-tuan gini pun tak apa, ini lagi power. Kekalkan kelas 4 kali seminggu ataupun 8 kali seminggu yang offline pergi rumah tu. Dalam masa yang sama, cuba bagi tahu, puan, saya ada tambahan kelas untuk anak puan iaitu online. Saya buat secara percuma je. Okey, saya buat secara percuma je untuk sesi yang pertama ni. Kalau anak tuan-puan nak join lah, nak cuba kan. Boleh juga tuan-puan. Ataupun kita boleh offer macam yang saya cakap tadi lah. Kalau macam 8 kelas, kita boleh buat 4 secara offline, 4 lagi secara online. Itu yang saya buat. Ataupun duplicate tuan-tuan. Ataupun kita panggil alternate. Minggu pertama offline, minggu kedua online, minggu ketiga offline. Boleh juga. Okey. Yang ni sesuai untuk home tutor tuan-tuan. Maksudnya ataupun personal tutor lah. Sesuai. Kalau macam yang jenis kaedah yang kelas yang ramai dan sebagainya, yang tu mungkin kita kena tengok kesesuaian lah. Alright. Macam ada yang guna seminar, boleh, tak ada masalah. Sebab kita dah pernah buat seminar secara online. So mungkin yang tu boleh jadi add on lah dalam kita punya package kita kan. Kalau yang jenis main game seminar macam CK, Cikgu Ajwat dan sebagainya kan. And then of course mereka mungkin ada juga kelas online. Tapi pelajar belajar banyak subjek acana. Apa maksud Cikgu Ajwat banyak subjek? Okey, konsep saya mudah. Okey, untuk seorang pelajar sekurang-kurangnya, alright, boleh, tak ada masalah. Kita ada Cikgu Badar Romias James, belilah Surface Pro. Boleh beli, apa-apa pun tak ada masalah. Poin dia hari ni saya nak share adalah peralatan tu banyak, tapi kenapa ramai lagi yang tak buat? Sebab apa? Sebab dia bukan kantoi dekat peralatan, dia kantoi dekat
nak mula, nak start, macam mana transition class, dia start kat situ. Alat ni, sebab saya pernah jumpa, macam saya sekarang pun, kita tak adalah guna macam yang power-power, sebab saya tak nak ada mindset, oh dia boleh lah buat online sebab dia ada duit nak beli itu, nak beli ini. No, maksudnya sekarang ni kita boleh guna benda yang free, yang tak perlu keluarkan kos pun boleh, tak ada masalah. Ataupun mungkin kita akan keluarkan sedikit kos, macam kita nak beli benda-benda yang lain lah. Siapa nak belajar, boleh contact kita, minum sambil-sambil. Boleh, insyaAllah. Alright. So, hybrid class yang kedua tadi. Yang pertama apa? Dapatkan klien sedia ada. Yang kedua, gunakan klien sedia ada itu untuk hybrid class. Saya take note balik untuk Cikgu Ajak punya soalan tadi. Pelajar ramai. Okey, saya punya konsep mudah. Satu pelajar sekurang-kurangnya satu subjek untuk 4 jam kelas bulan. Okey, itu yang basic Itu yang basic. So, you tak boleh 4 kali kelas tu. Minggu ni kimia, minggu depan ni fizik, minggu satu lagi bio. So macam mana kita nak tengok progress tu? Melainkan memang Tuan Pan ada penilaian satu kelas tu terus dapat menilai betul-betul, okey lah. Tapi kalau saya 4 kelas pun kita macam still susah untuk dapat penilaian secara konsisten tu kan. So macam mana kita nak buat kalau kita banyak kelas tu? Banyak kelas tu tak ada masalah, cuma pastikan sesi yang berbeza kan. Dia tak adalah satu kelas tu kita bincang banyak subjek kan. No lah. Satu kelas, satu subjek, senang kita nak dapatkan progres pelajar, penilaian. Kita nak buat penilaian terhadap pelajar pun senang dan sebagainya lah. Isti Muna menarik. Cikgu Muna macam mana live semalam, okey ke tak? Ada nak minta bantuan apa-apa, share je dengan kita, insyaAllah kita cuba bantulah. Okey. So, itu yang pertama. Dan yang kedua saya share, klien sedia ada. Yang kedua hybrid class. Mungkin Tuan Pan yang pernah buat benda ni, mungkin boleh share sikit kenapa nak buat. Ataupun ada yang dah buat, ada je yang buat lepas tu rasa macam tak best lah. See? Sebab mindset belum jelas. Mindset kita assume kelas online ni Tuan Pan, kita assume macam kita dapat fully human touch macam kita dekat luar. Tak boleh. Kan? So dia ada pro and cons lah kan. So kita dah menang dekat topik yang ini, of course kita akan kalah topik yang ini. Bukanlah kalah, maksudnya kita kurang dapat benda-benda macam lain lah kan. Contoh macam human touch. Kita still human touch, kita still bercakap dengan dia, tanya khabar dia dan sebagainya kan. Cuma mungkin ada student dia perlukan support di depan-depan. Sebab itulah saya cadangkan buat hybrid kelas. Macam saya semalam Tuan Pan, saya buat kelas pukul 12 malam. Sebab apa kena buat kelas 12 malam? Sebab student tu dekat UK, dia baru balik sekolah baru pukul 4 lebih, 4 petang. Kan? 4 petang, pukul 5 petang. So ini waktu-waktu, maksudnya walaupun pukul 12 malam, 11 malam, dia still okay tau untuk kita mengajar dan sebagainya. Kalau kita tak penat lah, kalau kita okay lah. Maksudnya dia bebas. Mungkin pukul 8 hingga pukul 10 malam kita ada nak buat kelas dekat mana-mana. Lepas tu kita fokus online kelas. Alright. So mindset malu-malu lah coach. Itu biasalah. Bagus cikgu malu-malu tu, tapi jangan lama-lama. Okay, malu-malu lepas tu kita tukar perkataan mula-mula. Start lah. Kita dah kena start. Okay, and then untuk tips yang ketiga hari ini saya nak share berkaitan dengan Tuan Pan, dapat satu klien, mohon untuk terus dapatkan feedback daripada mereka. Dapatkan feedback. Sebab Zoom ni Tuan Pan, apa kelebihan dia adalah dia boleh kita boleh record data tak banyak pun kita still boleh masuk dan sebagainya kan. Sebab apa yang saya perasan kelemahan kita bila kita mula kita rasa macam susah. Sebab apa? Sebab kita belum settle benda-benda yang technical ni sikit dengan mindset kita. Sebab bila kita technical tu tak settle, bila kat mana-mana start, kenapa sound pelajar tak bunyi ni contoh kan, kenapa banyak sangat kenapa tu, kenapa video saya tak nampak, kenapa suara cikgu tak bunyi. So dia kena ada ini berkaitan dengan ilmu teknikal lah. Yang ni yang kena belajar sikit-sikit lah kan. Macam mana nak Zoom tu ada yang berbayar, ada yang percuma. Apa beza yang berbayar dengan percuma? Kalau yang percuma tu kita boleh buat secara 1 hingga 3 orang lah. Maksudnya 3 orang tu untuk kalau sebelum ni saya tengok Cikgu Azman buat guna yang percuma juga. Boleh masuk ramai.
Tapi 40 minit betul. So 40 minit dia stop dulu. Yang kedua tu mungkin boleh bagi link yang baru balik ataupun link yang sama masuk balik. Boleh juga macam tu tuan-puan. Tapi kalau yang jenis macam guna kaedah macam seminar, macam contoh kita ada PhD Cikgu Syahrul. Yes, betul. Sebelum ni kita pernah buat dengan Cikgu Syahrul. Ini case study yang best dengan Cikgu Syahrul. Mungkin Cikgu Syahrul boleh komen sikit. First time hari tu betul guna Zoom bersama dengan kita, yang mana Cikgu Syahrul dekat Perak tak silap saya, kita dekat HQ kita set up kan sebelum student UPSR, yang mana kita buat sains UPSR secara Zoom daripada Cikgu Syahrul. Lepas tu masa tu mula-mula tu tak ramai pun, dalam 3-4 orang je yang join. Tapi sebab benda tu ada recording, kita boleh jual balik video tu kalau memang ada value. So kesan dia tuan-puan, ramai orang beli lepas tu. Sampai tak silap saya 600 ke 700 ringgit. Maksudnya dengan buat online kelas sahaja. Sesi 2 jam masa tu dengan Cikgu Syahrul. Betul Cikgu Syahrul Betulkan saya kalau saya silap. Ini yang saya ingat lah. Bersama dengan Cikgu Syahrul yang berkaitan dengan sains kertas 2 UPSR tahun lepas kita buat tuan-puan. Yang tu pun kita tak plan sangat. Kita je sebelah. Sebab apa? Sebab online ni tuan-puan, jangan risau kalau macam jenis seminar lah. Jangan risau kalau orang tak join masa tu. Tak apa. Sebab benda boleh rekod. Kita boleh gunakan benda tu untuk kita nak jual boleh, nak bagi percuma boleh dekat yang baru lah. So itu antaranya lah, antara case study sebelum ni bersama dengan Cikgu Syahrul. So tuan-puan take note, dapatkan feedback. Dapatkan feedback ni penting. Kalau perasan pun dengan Cikgu Syahrul sebelum ni, saya dapatkan feedback daripada cikgu-cikgu. And then kita ada post juga benda tu dekat dalam Facebook, dekat dalam YouTube dan sebagainya lah. So feedback ni yang mahal tuan-puan. Feedback ni yang mahal, ramai juga yang terlepas. Dia dah ada klien, dia dah ada tutor, dia dah ada pelajar, tapi dia tak dapatkan feedback. Tuan-puan, salah satu cara dapatkan feedback, habis je kelas tu, terus biasa contoh satu kelas tu kita rekod, tekanlah kita akan stop kita punya recording. Lepas tu kita akan tanya feedback klien tu, kita start rekod yang baru. Sudah dapat 2 video. Mungkin tuan-puan yang tak cuba tak nampak sebab benda ni teknikal. So ini video yang kedua, kita boleh dapat terus feedback. Maksudnya terus contoh nama pelajar kita CK lah kan contoh, ataupun Ajwad. Ajwad, untuk kelas sesi dengan saya hari ni untuk online, boleh tak awak bagi sikit komen ataupun feedback, best ke tak, apa lagi yang nak untuk kelas online kan. So benda tu terus kita dapat tuan-tuan. Masa tu kita tengah rekod lah, terus dah dapat 2 video. Satu video kita mengajar tadi, yang first slot tadi. Yang kedua terus dapat feedback. Okay. So 3 poin penting ni lah. So sangat saya kira walaupun nampak ala basic je ni, cuba buat. Sebab kadang-kadang tuan-puan, benda yang kecil ni kita rasa macam biasa, tapi benda yang kecil ni yang beri impact pada benda-benda yang lebih besar lah. So tuan-puan yang nak mula kelas online, good luck, semoga dipermudahkan. Kita mungkin tak akan bincang isu keberkesanan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nanti soalan tu dia bias tuan-puan. Kalau kita sebut berkesan tak buat kelas online, kan orang tanya, contoh kalau kita cakap berkesan tak buat kelas online, kita akan cakap kalau it's not about berkesan ke tak, tahu macam mana you handle the class lah. Sebab kalau berkesan ke tak, kita boleh tanya tak, kalau kelas online tu tak berkesan sangat tak kelas online offline kita tu. Cuba kita tanya balik, kalau kelas online tu tak berkesan, so berkesan sangatkah kelas offline kita tu? So point dia adalah dua-dua berkesan, tak ada masalah. Ini adalah one of the cara kita guna. So kita boleh bantu more lagi pelajar yang jauh yang sebagainya. Saya cakap lah, pelajar ni dekat UK semalam. Saya ada beberapa yang pelajar dekat UK semalam. One of the, dia duduk kat UK pukul 4 petang semalam tuan-tuan. Saya kena mengajar pukul 12 malam kat sini. Tapi kalau saya tak guna kelas online, memang tak ada lah. Betul? Memang tak ada lah, memang tak dapat lah. Ada yang tanya pasal berkaitan dengan bayaran. Bayaran tu tuan-tuan, mula-mula nak buat rendah dulu pun boleh. Terpulang pada apa value, apa konten yang tuan-tuan bagi juga sebenarnya. Okay. Alright. 3 feedback klien. Yes, betul. Technical boleh rekod feedback dari klien lepas kelas. Okay. So thanks Cikgu Umi sebab sudi type balik. Alright tuan-tuan. So saya kira itu saja untuk sharing hari ini. Terima kasih tuan-tuan yang baru masuk, boleh tengok balik. Ringkas je hari ini tuan-tuan berkaitan dengan 3
tips macam mana nak mulakan kelas online. Yang pertama, gunakan klien sedia ada. Saya recap balik, gunakan klien sedia ada. Yang kedua, tuan-puan, daripada klien sedia ada, hybridkan dia jadi hybrid kelas. Kalau 8 jam 8 kali kita datang ke rumah klien, pindahkan daripada 8 kepada 4 offline, 4 online. Alright. So seterusnya, dapatkan feedback untuk support kita punya journey lah. Dapatkan feedback terus, sebab feedback tu kita boleh dapat, and then student tak perasan pun, dia macam kita borak dengan dia, dan student tak perasan pun kita record benda tu kan. Itu contoh lah. Tapi kalau nak minta izin dan sebagainya pun boleh, itu lagi baik sebenarnya, dan tak ada masalah pun. So itu salah satu cara daripada pengalaman-pengalaman yang saya mulalah berkaitan dengan kelas online. Alright, so Cikgu Ishtimuna, terima kasih yang baru masuk. Terima kasih tuan-puan, jumpa lagi insyaAllah di perkongsian akan datang. Semoga bermanfaat 3 tips ini untuk tuan-puan mula berjinak-jinak untuk buat online kelas lah. Okay, saya cakap last daripada saya, jangan tinggalkan. Okay, kadang-kadang kita ni terlalu semangat tau tuan-puan untuk buat perubahan, tapi perubahan kita tu tak tepat, menyebabkan kita terus down lah. Okay, maksud saya macam ni, nak buat perubahan offline ke online kelas, jangan drastik terus semua online, jangan. Okay, Cikgu Umi, saya Amir bukan Isa. Saya Amir, kena saya letak kat sini stiker Amir. Saya faham Cikgu Umi bergurau tu, rindu kat Coach Isa Alright. So hybrid class. Yang ketiga, dapatkan feedback. So 3 poin penting ni, so tuan-puan kena buatlah, boleh mula. Jangan terus drastik. Coach Muhammad Anwar pun pesan, jangan terus drastik daripada offline nak buat semua online. Jangan tuan-puan, sebab kita akan dry tau. Online ni orang ingat ke seronok sangat. Bukan, dia it's not about seronok, dia fleksibel apa semua tahu. Tapi kalau kita tak pandai handle, penat tau. Dia penat daripada kelas yang biasa. Sebab apa? Sebab kita tak ada sentuhan dengan student, kita tak ada macam nak borak. Kadang-kadang dalam ni macam mana kita nak control dia? Kita tak boleh tahu macam guna online tapi ada buku. Contohlah baca Quran kan. Contohlah kelas mengaji online kan, tapi you guna Quran dekat ni, tak boleh. Sebab nanti fokus student bukan pada you, fokus student pada ni. Kita tak nak, kita nak dijaga eye contact dengan kita. So itulah antara benda-benda teknikal yang kita kena tengok dan sebagainya. Dan tuan-puan yang berminat untuk buat kelas online dan sebagainya, boleh ke djlearn.cmnacademy.com. Dalam tu nanti saya akan share lebih formal lah, step by step macam mana nak buat kelas online tu. Macam sikit minta, cuma sekarang ni kita punya website under maintenance, dah upload, nanti saya akan share dekat semua lah berkaitan dengan step dan nak buat kelas online. And then ada sekali dengan package, saya akan coaching sampai you all boleh buat. Selagi tak berjaya, jangan balik. Alright, so terima kasih tuan-puan, itu saja daripada saya. Yakin sebelum berjaya. Bye, Assalamualaikum.